Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya Najib Arif dan Agenda Awani malam ini kita membincangkan topik yang tertumpu dan juga sudah pun kita bincangkan dalam pelbagai sudut dan juga slot di Astro Awani ini iaitu COVID-19, tetapi dalam konteks Sabah itu sendiri kita melihat saban hari kes jangkitan dan juga penularan COVID-19 di Sabah itu antara yang paling tinggi di Malaysia ini dalam kita melihat kepada pengunjuran kluster baru, kes-kes jangkitan baru saban hari. Dan ini sudah pasti menimbulkan kegusaran bukan sahaja dari aspek kita mengesan kes tersebut dan juga memberikan rawatan, tapi juga tahap kesediaan kita dari segi infrastruktur kita dan juga barisan hadapan untuk merawat terutamanya di kawasan Sabah yang mungkin ada sedikit cabarannya dari segi geografi dan sebagainya. Itu yang ingin saya bincangkan pada jam ini. Saya nak bersama dengan Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim iaitu Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Pendidikan dan Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Doktor, pertama sekali, ya, kita sudah bercakap tentang penularan ini sejak awal tahun ini dan tahap kesediaan pada masa ini boleh kita katakan Malaysia sudah bersedia. Tetapi dalam kes Sabah ini kita melihat saban hari kesnya begitu tinggi sekali. Di mana tahap kesediaan KKM kerana kita melihat ada juga laporan menyebutkan bahawa kes-kes yang tinggi ini menyebabkan Barisan Hadapan sukar untuk mengawal keadaan di Sabah dan sebagainya. Apa realitinya doktor di lapangan? Terima kasih kerana menjemput saya bincangkan sedikit tentang kesiapsiagaan Perkhidmatan Kesihatan Kementerian dalam menghadapi ancaman gelombang ketiga pada masa ini. Tapi sebelum saya memberikan statistik, kalau kita boleh mengimbau kembali pendekatan kerajaan dalam menghadapi gelombang ketiga ini, kita sentiasa mengamalkan pendekatan whole of government dan whole of society dalam menghadapi krisis. Dan dalam kesihatan Malaysia, kita memberi perkhidmatan yang amat luas dari tingkat komuniti, klinik dan juga hospital. Dan perkhidmatan kita merangkumi skop pencegahan, kuratif, promosi kesihatan serta juga rehabilitasi. Jadi dari menghadapi pandemik COVID-19, kita berpengalaman daripada dahulu dalam menghadapi krisis penyakit jangkit. Sebagai contohnya MERS dan juga pelbagai outbreak tertentu seperti polio dan sebagainya. Dan kan kita telah bersiap siaga dalam menghadapi krisis kesihatan ini. Dan bagi gelombang ketiga di Sabah ini, kita lebih bersiap siaga selepas kita menghadapi gelombang yang kedua. Dan Alhamdulillah dengan kerjasama semua kita dapat melandaikan gelombang kedua. Dan dari kesiapsiagaan menghadapi gelombang ketiga ini, kalau kita dapat ingat, kesiapsiagaan hospital kita di seluruh Malaysia sebenarnya daripada 147 hospital dan kesihatan, sebanyak 44 hospital kita khususkan untuk merawat sakit COVID-19 di samping merawat sakit biasa yang lain. Selain dari itu, kita juga mendapat bantuan daripada dua hospital pengajar iaitu Pusat Perubatan Yang Malaya dan juga Hospital Chancellor Tunku Muka Keras yang turut sama kementerian dalam menyediakan perkhidmatan rawatan COVID-19. Ya. Jadi di Sabah, kita juga mempunyai 24 hospital Kementerian Kesihatan serta juga sebuah hospital Medan yang telah dibangun oleh Angkatan Tentera Malaysia, dan 9 daripada hospital ini mempunyai kemampuan merawat sakit COVID-19. Ya. Selain dari itu, kita juga telah menyediakan 60 pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah. Jadi itu dari segi kesiapsiagaan kita di hospital di Malaysia dan lebih spesifik di Sabah. Saya mulakan dengan informasi yang... Ya, Doktor.
Doktor mengatakan bahawa itu tahap kesiapsiagaan kita pada masa kini. Doktor menyebutkan angka-angka seperti jumlah hospital dan sebagainya. Dari 24 hospital milik kerajaan yang berada di Sabah itu 9 dikhususkan untuk merawat pesakit COVID. Kita ada juga 60 pusat kuarantin untuk risiko rendah dan sebagainya. Namun realitinya di Sabah ini faktor geografi itu memainkan peranan dan juga cabaran utama kepada usaha pihak KKM sendiri untuk mengawal penularan COVID-19. Bagaimana keadaannya? Kerana kita melihat 2 minggu ataupun 3 minggu lepas, tidak silap saya, kadar penggunaan ICU sahaja mencecah 72%. Itu lebih kurang 2 minggu lepas. Dalam keadaan kes yang semakin meningkat pada ketika ini, di mana tahap kesiapsiagaan kita untuk memastikan bahawa 9 hospital ini adakah cukup untuk keadaan semasa dan juga berdasarkan unjuran jangkitan berdasarkan active case detection KKM ini, Doktor? Jadi kita melihat perkembangan pandemik ini dan kita bersedia dari segi preparing for the worst. Jadi kalau kita dapat ingat dulu, kita punya R0 pada mula pandemiknya lebih kurang 2.5 ataupun 2.2 dan sebagainya. Tapi dengan kita dengan cepat membuat strategi kesihatan awam dengan membuat saringan, lepas tu kita treat, kita isolate dan kita rawat pesakit yang telah dikenali sebagai positif, dan juga dengan kita punya kontrol dari segi movement control order yang bersasar, selepas itu diluaskan ke kawasan-kawasan yang tertentu. Jadi kita telah dapati bahawa R0 kita daripada 2 dalam beberapa minggu yang lepas telah mencapai angka lebih kurang 1. Dan kita harap ia akan dapat rendah lagi. Dari segi kemampuan hospital kita untuk menangani kes positif COVID yang bertambah, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan di hospital dengan meningkatkan jumlah katil yang dapat diberikan untuk sakit COVID. Dan pada masa yang sama, bila kita dapat kes positif yang baru didiagnosa, pesakit yang lama pun telah dirawat melebihi 14 hari. Sekarang melebihi 10 hari. Bila mereka telah dirawat, mereka dibenarkan pulang dan ada keseimbangan. Dan bila kita lihat dari segi jumlah pesakit yang positif dan juga pesakit yang sembuh, kita dapat lebih trend dia menunjuk kepada lebih ramai lagi pesakit yang telah sembuh. Jadi dari segi itu, kita dapat melihat bahawa walaupun terdapat cabaran dan challenges kepada frontliners kita, sama ada di lapangan atau juga di hospital, tetapi bila kita lihat jumlah kes telah menurun dan jumlah kes yang sembuh telah meningkat, dia punya sum total adalah negatif. Jadi kita nampak tengkuk itu telah lebih landai. Ya. Doktor menyebut tentang bagaimana frontliner ini terus menjalankan tugas mereka. Saya nak membawakan discussion itu ataupun perbincangan itu sebentar saja lagi. Tapi terlebih dahulu saya ingin fokus kembali. Kita melihat kepada dari bentuk ujian. Ini adalah bagaimana untuk kita detect ataupun kesan kes-kes yang lebih banyak dalam komuniti ini secara lebih aktif lagi. Pada masa kini, sampel ujian ini masih lagi kita bawa secara harian ke Semenanjung, ke makmal-makmal di Semenanjung. Bagaimana dengan penyediaan kemudahan di sana untuk lebih memudahkan kita detect ataupun kesan kes-kes yang lebih meluas, ataupun ini sudah diwujudkan atau bagaimana keadaannya, Doktor? Jadi untuk diagnosa pesakit COVID-19, gold standardnya adalah untuk melakukan ujian RT-PCR. Jadi semua dia maklum, RT-PCR ini memerlukan masa dan juga lebih kurang 2 hari dan kadang-kadang 3 hari. Jadi dari kesukaran logistik, jadi kita telah menghantar ke Sabah 200,000 RTK antigen test kit. Jadi dengan penggunaan RTG antigen test kit ini, mereka di lapangan dapat melakukan ujian dengan cepat
dan keputusan dapat didapati dalam masa beberapa jam, dan dengan itu mereka dapat merawat dan juga isolate sakit yang pasti positif. Dalam pada yang sama, kita telah meningkatkan juga kapasiti pengujian RT-PCR di Sabah. Di Hospital Queen Elizabeth, mereka dapat melaksanakan ujian pada satu masa itu lebih kurang 300 ataupun 400 ujian sehari. Dan di Makmal Kesihatan Awam Kinabalu, mereka dapat melaksanakan ujian lebih kurang 2,000 sehari. Dan ada masa tertentu mereka dapat meningkatkan sampai 1,000 sehari. Dan juga di Universiti Malaysia Sabah, mereka telah memulakan makmal molekular mereka dan mereka dapat melaksanakan ujian dalam lebih kurang 200 hari. Jadi dari segi kapasiti, ketiga makmal di Sabah ini dapat melaksanakan ujian lebih kurang 200 hari. Jadi dalam masa yang sama, kita juga telah membuka makmal molekular di Tawau. Satu makmal di Klinik Kesihatan Tawau, yang panggil Klinik Kesihatan Kubota. Dalam 1 hari 2 lagi, mereka insya-Allah akan dapat memulakan ujian COVID-19. Dijangkakan lebih kurang 100 atau 200 ujian sehari. Dan selain itu, renovasi juga sedang dilaksanakan di Hospital Tawau untuk menyediakan makmal molekular di Jabatan Patologi. Jadi mereka akan jangka dapat disiapkan pada awal tahun depan. Dan pada yang sama juga, makmal molekular yang dapat juga melaksanakan ujian COVID-19, RT-PCR, telah diluluskan dan akan diletakkan, ditempatkan di Hospital Lahad Datu. Jadi itu semua merupakan planning kita bagaimana kita dapat melaksanakan RT-PCR di Sabah. Tapi selain dari itu, kita juga telah meningkatkan kapasiti makmal swasta untuk menjalankan ujian sampel-sampel daripada Sabah. Setakat ini hampir mula-mula 17 makmal swasta setelah kita membuat penyumber luaran. Sekarang saya rasa dah meningkat kurang 2 ke 19 makmal swasta. Jadi sampel-sampel ini dihantar ke Kementerian setiap hari melalui UDM, melalui pos laju. Jadi turnaround time untuk mendapatkan keputusan pun saya tengok dalam data kita, dia telah bertambah baik. Jadi ini merupakan strategi yang kita laksanakan untuk mempercepatkan lagi pesanan ataupun ujian makmal untuk diagnosa pesakit COVID-19 di Sabah. Doktor, pada akhirnya kita melihat kepada Barisan Hadapan ini, frontliners ini memang mulia tugas mereka dan ini adalah memang tanggungjawab mereka yang mereka lakukan sebaik mungkin. Tapi kita tak boleh nafikan wujud pandemic fatigue ataupun kelesuan pandemik ini yang dihadapi oleh mereka pada ketika ini, dan ini adalah real yang berlaku di lapangan sendiri. Pada pandangan doktor sendiri, bagaimana ini boleh diatasi? Kalau di Sabah itu mungkin ada kekangan dengan jumlah kaki tangan dan sebagainya, tapi realitinya bagaimana? Kerana apa yang dinyatakan sebelum ini, mereka memang seperti yang dinyatakan oleh Ketua Kesihatan di sana sendiri yang melihat bahawa keadaan di sana memang banyak workloadnya, kerja dan tugasnya, tetapi belum lagi pada tahap burnout sendiri. Doktor sendiri berpendapat di sana itu realitinya bagaimana, doktor? Jadi kita seluruh negara, kesihatan sedang berjuang untuk menghadapi pandemik COVID-19 ini semenjak bukan dua lagi. Saya rasa dah lebih sebulan. Seluruh negara
Cuma pada akhir ini, rakan-rakan perjuangan kita di Sabah menghadapi cabaran lebih hebat lagi. Jadi memandangkan mereka tahu mereka menghadapi cabaran lebih hebat di sana, kita telah mobilize sejumlah pasangan kesihatan pelbagai peringkat daripada ada pakar, jawat perubatan, teknologi makmal, pakar kesihatan awam dan juga pelbagai lagi kaki tangan kita untuk bersama-sama menghadapi cabaran di Sabah. Jadi itu merupakan cabaran yang semua kita hadapi, dan dalam sidang media nanti kita dengan Menteri Bilpangan beberapa hari yang lepas, mereka walaupun penat menghadapi cabaran baru ini, tetapi semangat mereka masih tinggi. Dan saya memang tabik kepada orang-orang Sabah kerana mereka dapat menghadapi keadaan ini dengan besar dan menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi. Ini juga dengan berkat pertolongan pelbagai agensi kita di Semenanjung dan juga di Sabah. Agensi kementerian lain seperti Angkatan Tengah, Polis dan juga frontliners di pelbagai peringkat bersama-sama menghadapi cabaran yang mendatang di Sabah. Dan juga dari mass media memberi semangat dan memberikan bantuan dari pelbagai sumber. Itu merupakan pencetus kepada meningkatkan lagi semangat kita dan izam kita untuk sama-sama menghadapi cabaran COVID-19 di sana. Dalam setiap cabaran dan juga kekangan yang kita hadapi pada masa ini, Doktor, sudah pasti ada hikmah dan juga banyak pengajaran yang kita belajar daripada seperti contoh kes jangkitan dan juga penularan COVID-19 di Sabah ini. Bagi pihak KKM sendiri, apa perkara hikmahnya yang dibelajar oleh KKM sendiri tentang mungkin dari aspek penyediaan infrastruktur kesihatan kita di Sabah sendiri? Kerana ada pihak yang mengatakan bahawa realitinya kesiapsiagaan kita hanya tertumpu kepada kawasan-kawasan yang mempunyai capaian infrastruktur yang tinggi. Bagi doktor sendiri, pandangannya apa yang kita belajar daripada penularan COVID-19 di Sabah ini, Doktor? Dari segi Sabah, masalah logistik merupakan sesuatu yang memang ada daripada dulu. Jadi dari segi Kementerian Kesihatan, kita sentiasa melihat hadapan bagaimana kita dapat menyediakan infrastruktur, juga memberikan sumber manusia yang. Jadi ini sentiasa perbaiki dari masa ke semasa. Tapi kalau kita lihat bagaimana kita tepani masalah pandemik bermakna di sana sekarang, kita nampak kita dengan cepat dapat mobilize sumber manusia dan juga peralatan yang diperlukan dan juga segala kelengkapan yang diperlukan untuk menghadapi cabaran. Mungkin pada awalnya ada masalah sikit, tapi dengan kerjasama pihak kita dapat mengatasinya, dan sekarang kita nampak usaha-usaha yang telah kita lakukan membuahkan hasil yang baik. InsyaAllah kita akan dapat melandaikan lengkuk dan sektor ini, dan kalau kita dapat menurunkan kualitas kurang lagi satu, dan seterusnya yang selalu di instansi KTK dan juga YBMK kita dapat menurunkan setah 0.3, dan kita akan dapat terus memutuskan rantaian jangkitan 19 di Sabah, Semenanjung. Doktor, cabaran di Sabah ini berbeza kerana kita melihat ada banyak kawasan-kawasan yang red zone ataupun zon merah ini, kawasan-kawasan yang berkepadatan tinggi penduduknya, penduduk atas air dan sebagainya. Bagaimana doktor berpandangan, sekiranya kita berjaya mengawal keseluruhan kes di Sabah ini, adakah ini akan menjadi satu penanda aras untuk kita mengukur satu kejayaan dalam kita mengawal pandemik COVID-19 ini di peringkat kebangsaan sendiri, doktor? Kita masih belum menang, tapi we are almost there. Cabaran yang kita dapat dengan masyarakat
dan penduduk tempat yang kadang tinggal di pedalaman yang besar kita pergi, ya. dan juga di tengah laut. Tapi kita masih mengikut. Jadi frontliners kita walaupun dalam keadaan begitu dengan penuh PPE dan dalam cuaca yang panas, mereka masih boleh pergi ke tengah laut ataupun di tempat-tempat yang terpencil untuk menjalankan tugas mereka. Jadi kalau dalam masa yang sabar ini, perkhidmatan kesihatan kita dapat sampai ke ceruk yang terpencil dan juga tempat-tempat yang sukar kita hubungi. Jadi itu menunjukkan memang penanda aras bahawa dedikasi dan semangat untuk bertugas kaki tangan kita adalah tinggi dan mereka tak mengenal penat pada siang, malam ataupun panas, hujan, mereka masih menjalankan tugas mereka. Dan hasilnya kita dapat lihat dari segi jumlah sakit yang menurun, saya lihat trendnya dan saya percaya sekiranya diteruskan, kita akan dapat terusnya memutuskan saya dalam beberapa minggu lagi. Doktor, kami dan juga seluruh rakyat Malaysia juga faham Doktor dan juga Tan Sri Dr. Nur Hisham sendiri bertungkus lumus kerja, mungkin tiada cuti juga untuk menyampaikan keadaan semasa, menggubal dasar dan juga menentukan bagaimana strategi kita untuk membasmi penularan COVID-19 ini. Mungkin terakhir sekali secara ringkasnya Doktor, kepada barisan hadapan yang berjuang terutamanya di Sabah ini, apa pesanan kepada mereka yang mungkin ada dah rasa down sikit dan sebagainya? Doktor ingin sampaikan apa kepada mereka, Doktor? Jadi kita masih belum menang, tapi insya-Allah kita akan menang. Dan semua barisan hadapan, barisan belakang dan mereka yang bekerja balik tabir, kita bersama-sama dalam mengalami cabaran ini dan dengan semangat kita bertugas kerana negara kita dan kita pasti kita akan dapat berjaya untuk mengatasi gelombang ketiga. Itu adalah pesanan saya dan saya berharap masyarakat dapat bersama dengan kita. Kita jaga kita jaga kita jaga negara kita dan insya-Allah kita akan menang. Okey, Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Pendidikan dan Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan kami, berbesar hati sekali kami mempunyai dan juga bersama dengan doktor pada malam ini. Terima kasih dan kami sudah pasti di Astro Awani dan saya percaya juga rakyat Malaysia mengucapkan dan juga mendoakan kesejahteraan dan juga keselamatan dan juga kejayaan pasukan KKM khususnya dalam menentang dan juga mengawal pandemik COVID-19 ini, dan anda di luar sana teruskan mematuhi SOP penting. Ini adalah tugas kita juga untuk memastikan bahawa setiap usaha yang dilaksanakan di peringkat KKM ini untuk membasmi penularan COVID-19 ini terus berjaya dengan bantuan kita, dengan kita terus mematuhi SOP di luar sana. Baik, sekian sahaja Channel Awani untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.